Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bersama pada malam ini dalam satu lagi kuliah perdana Surau Rahman yang selalu akan hadirkan pada setiap bulan. Dan kita ucapkan selamat datang kepada Ustaz. Ini merupakan kali kedua pertama hampir 5 bulan lalu, iaitu pada 24 Oktober 2019. Sedikit mengenai profil pribadi Ustaz Samsul. Dan sebenarnya Samsul Amri bin Haji Ismail atau lebih dikenali dengan Samsul Bad, masih muda lagi, awal 40-an. Lahir di kampung air Jeddah di Batu Tinggi Jepun Negeri Sembilan. Berdapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu, Sekolah Menengah Pasangan Agama Syekh Haji Muhammad Said. Kemudian melanjutkan pelajaran di UiTM dalam Diploma Public Admin dan juga ijazah sarjana muda undang-undang. Berpengalaman menjadi sebagai guru, pegawai pendakwa Majlis Perbadaran Seremban, dan juga pengarah undang-undang dan undang-undang Majlis Perbadaran Nilai. Merupakan personaliti di Al-Hijrah, rancangan Samsul Debat, rancangan Cerita Rahsia, rancangan Dua Samsul, rancangan Jurus Simpan Tabung Pendidikan PTN, dan juga ahli kanan perperdana RTM. InsyaAllah jawapan bersama kita sampai pukul 19 dia kata tadi ikut model jawapan. Dan tapi Ustaz akan terpaksa kita tak sebab Malaysia pada urusan lain, so dia akan terus mengatakan sepatutnya. So untuk tidak menyangka saya buat Ustaz untuk teruskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara, bahagia Tuan Pengerusi Surau, Tuan Imam, Barisan Jawatan Kuasa Hulu Balang Penggerak Jawatan Kuasa Surau, Baitur Rahman, seterusnya pemimpin-pemimpin di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama sekali lagi berada di dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Tak sangka kan, lepas 5 bulan kita jumpa lagi. Macam itulah keadaan kan, yang mana tajuk yang telah dipilih oleh pihak Jawatan Kuasa Surau setelah berbincang berkali-kali, tajuknya adalah mana milik kita. Macam itulah lebih kurang. Okeylah tu tajuk tu kan, mana milik kita. Jadi dalam banyak-banyak ni, apa yang jadi milik kita? Macam tak ada ya, macam tu kan. Yang kita perasan milik kita pun rupanya bukan milik kita, kan. Rasa-rasa macam kita punya, tapi tak juga kan. Kita sebut kita punya. Saya ingat ada satu ustazah tu, dia tanya moderator ada satu program lama lah dulu. Dia tanya apa? Dia tanya salah seorang panel, jam tu siapa punya? Saya punya lah. Tangan tu siapa punya? Dia tu, tangan tu Allah punya. Kalau dah tangan Allah punya, macam mana jam tu kau punya tu? Senyap panel tu. Kan, macam tu lah kan. Jadi makna kata balik-balik, akhirnya kita tengok tak ada. Kita tengok macam mana mungkin kita punya, tapi mungkin juga semua kesementaraan itu bergantung bagaimana kita manfaatkan dia sebagai kita punya. Macam tu kan, iaitu kita tengok segala amal ibadah yang kita buat, segala duit-duit yang kita ada, kalau kita salurkan ke jalan Allah, boleh jadi kita punya, boleh jadi ada bahagian kita, boleh jadi kan. Jadi kalau kita tengok
Dan apa juga yang ada kat keliling kita, apa yang ada pada diri kita pun bukan kita punya. Sampaikan bila meninggal seseorang itu, belum meninggal seseorang itu, dikatakan jangan lambik-lambik, Allah dah jemput dia, tak baik melengah-lengah kan. Makna kita pun bukan kita punya. Family cakap tak ada dah, kita sayang kat dia, jangan ditanam-tanam dah, biar ada raput kat sini. Tak pek dah. Malahan nama pun bukan kita punya. Kan? Samsul, dia Samsul sakit tanat, masih lagi nama dia. Meninggal dia. Orang tak tanya Samsul sampai ke berapa, orang tanya jenazah sampai ke berapa. Dah jenazah tinggal nama dah tak sebut dah. Kan? Bila dah ke bumi langsung sebut arwah ni dulu bosan dah, arwah dah sebut. Nak tunjuk nama kita pun bukan kita punya. Kan? Nama kita boleh letak macam-macam pun kita bukan kita punya. Kan? Kalau kita tengok macam mana anak-anak yang dijemput muda, abang bocil baru ni pun dijemput dalam keadaan muda, nak beritahu, membuka mata kita, pengiktibaran yang kita boleh ambil betapa besarnya kuasa Allah di dalam memiliki kita semua ni. Kan? Jadi manusia selalu sebut 3 perkara tapi buat 3 perkara. Pertama, manusia selalu sebut yang dia hamba Allah tapi dia gemar buat benda yang Allah tak suka. Itu kegemaran dia tu. Kan? Macam mana kata hamba tapi tak dengar cakap, macam mana? Dia bos aku tapi selalu kita lawan dia. Siapa bos sebenarnya? Macam tu lah kira. Kedua, kita selalu sebut yang rezeki datang daripada Allah, tapi bila Allah uji kita dengan susah sikit, kita mulalah golang kabut nak cari manusia lain. Nampak macam prinsip benar kan, sampai masuk tak ada lari macam mana kan. Ni bukan cerita politik ni lah, tak. Jangan macam tu, tak ada. Tak, maksud saya boleh cerita ada satu kisah macam mana seorang kontraktor ni kaya-kaya, dan dia ni baik, selalu tolong orang. Ada 3-4 orang kawan dia yang saya kenal, dia bawa pergi berjalan ke sana kemari, pergi Bali, pergi Bandung, pergi Jakarta, pergi bercuti, dia bawa kawan ni. Kau lah kawan dan dunia akhirat. Sampai satu ketika kawan-kawan ni, aku ni tengah, kau apa masalah kau? Aku tak pikir lah, kenapa aku tengah susah apa? Anak aku nak sekolah, duit pun tak ada, duit belanja sekolah tak ada. Dia bagi 5,000 nak kau buat belanja. Ya Allah Akbar, kau lah kawan aku dunia akhirat. Dia tolong kawan tu. Sampai masa tiba-tiba kontraktor yang kaya-raya, yang baik ni, kena tipu ke orang. Bankrupt tau. Duit tak ada. Kawan-kawan ni boleh kata apa? Mana kita nak cari dahan berpaut ni? Dia dah tak ada. Kita nak ke mana ni? Dia tinggalkan kawannya yang selama ni baik-baik dengan dia. Tak bergunanya manusia tu. Dan saya respect dengan kontraktor yang kaya-raya ni, bila Allah Ta'ala uji dia dengan susah, dia tak mongot. Dia kerja tukang kebun, tuan-tuan. Kerja tukang kebun sekolah. Rumah habis semua. Rumah yang besar jual. Anak daripada sekolah swasta masuk sekolah biasa. Kan? Berubah hidup dia. Dia daripada dulu jadi kontraktor, sekarang dia jadi buruh yang tolong buat kerja projek tu. Buat juga part time. Alhamdulillah. Sekarang anak-anak semua dah lapis. Allah uji dia beberapa fasa. Kan? Rezeki pada Allah. Jangan risaulah. Sabutlah macam mana pun. Bila uji sikit, alah habislah kita. Macam tu ayat kan. Ni yo, janganlah tuan-tuan risau tuan-tuan. Kan? Itu ya, rezeki Allah bagi. Begitu juga yang ketiga, manusia selalu sebut yang dia akan mati tapi perangai macam tak nak mati. Ya, mengutuk orang tak habis-habis. Tuan-tuan, yang paling saya kesian ni, saya minta lah, tolonglah rakaman yang saya cakap ni, tolonglah send kat semua. Send kat semua, hantarkan supaya satu Malaysia ni tengok apa yang saya nak cakap ni. Paling saya kesian sekali tengok kan orang Islam ni, paling kesian tengok dalam Facebook, paling kesian tengok dalam Twitter, paling kesian tengok dekat dalam WhatsApp, paling kesian tengok dekat dalam IG. Tengok, kalau bab membalun orang ni tak ada langsung tata susila, kepala bapak semua keluar. Soalan ni Nabi ajar aku macam tu, Nabi tak ajar. Habis maki hamun semua, macam tak ada pegangan hidup nak bercakap. Kepala bapak mencarut-carut. Apa bodoh itu? Dah hilang dah kau hikmah kita dalam kita menegur. Kau nak tegur kota kampung pun lah. Cuba cakap macam ni. Alangkah indahnya kalau kota kampung kita dapat bantu kita supaya memastikan bahawa kemudahan asas kita terjaga lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Cakap macam tu pasal lah.
Ini tak gunanya ketua kampung, mampu lagi baik. Apa bono ayat macam tu? Sampai bila kita ni kan, jangan tengok ayat tu, ya Allahu Akbar. Kat luar elok, kat surau senyap, duduk tempat zikir. Sampai kat handphone kat tangan tak rapi cakap lelok dah. Allahu Akbar. Kan? Jangan kita kutuk orang kalau rasa tak sampai nak minta maaf dengan orang. Balun main copek dah. Mulut doreh sampai. Kadang ada perempuan tu bukan perempuan sinilah, tempat lain. Aku ni mulut je jahat, hati baik, tak ada mana dah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Makna mulut ni datang daripada hati yang baik. Cakap elok. Kenapa orang ramai berunding dengan imam? Sebab imam cakap lembut. Tadi imam, macam mana imam? Kita orang tak pek bayar ada kenduri ni banyak mana lah. Bayar 100 ya. Alhamdulillah. Imam macam tu ya. Kau tak cukup pun alhamdulillah. Macam tu ya. Kan? Tonton tengok kat masjid Bandar Asri Senayan tu. Mau yang besar masjid tengok. Tapak 6.5 juta macam. Kos pembinaan masjid 100 juta lebih. Kita singgit lagi. Singgit. Tak, yang saya nak share tu, dia siap buat satu petak dalam masjid tu. Kalau dia mati besok situ tanam. Tonton boleh lawan ke tu? Kan Nabi dah sebut orang paling cerdik adalah orang yang sadar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Pengurusi khairat kematian pun tak berani booking lubang kubur dia. Jangan cakap ni topi pagar tu saya punya. Jangan cakap kita kan. Pengurusi khairat pun tak berani. Bukan sinilah, tempat lain cakap ni. Contoh kan. Betul tak tuan? Kan? Iya tuan. Nak cerita apa? Syekh Ibrahim Adham kata, kalau nak buat maksiat jawab 5 soalan, dia kata. Jawab 5 soalan. Yang pertama, kau cari tempat yang mana Allah tak nampak kau. Kau buatlah maksiat. Mana tempat tak ada. Semua Allah nampak. Kedua, kau jangan makan rezeki yang Allah bagi. Makan rezeki lain. Mana ada. Yang ketiga, kau jangan duduk atas muka bumi Allah. Cari muka bumi lain. Okey, Putra Hai ada satu tanah buka. Pergi situ. Itu pun Allah Ta'ala punya walaupun tak tulis. Kita tahu tu Allah Ta'ala punya. Kau sampai waktu malaikat maut datang nak cabut nyawa kita, kau minta tangguhan. Wahai manusia, aku ingin cabut nyawa kau. Macam ni ada pergi dengan camah ni, besok kau datang. Cakap. Tak dapat dah. Dan yang kelima, waktu kau nak dimasukkan ke dalam neraka, kau minta tangguhkan. Bagi aku ibadah dulu. Kemudian kau tentukanlah aku masuk ke mana. Pun tak dapat. Jangankan 5, 1 pun tak boleh jawab. Sudah kenapa? Apa lagi yang tinggal? Tinggal tu sebab Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin. Dunia penjara bagi orang mukmin. Sebab apa? Orang yang beriman macam penjara. Cuba kita tengok penjara. Siapa pernah pergi masuk penjara? Saya dah masuk penjara, masuk beri ceramah lah. Tagak ke belum? Bila tu kan? Tak, saya pergi ceramah dalam tu. Masuk ceramah pun sakit perut, takut ini beg dan tak boleh keluar ni, mampu ini. Wallet kita kena masuk dekat dalam satu bekas. Handphone tak boleh bawa masuk, takut ambil gambar ke apa dalam, tak boleh. Simpan dalam satu bekas, masuk dalam locker dia. Nampak, bila masuk dalam ceramah tu kan, memang tak ada apa lah, beg dan tak keluar ni, memang orang tak tahu dan ada dalam ni. Tapi saya berkesempatan lah pergi ziarah lah, pergi melawat, tengok. Saya masuk blok, kebetulan kat Penjara Zaman ada satu blok lama, dia dalam proses nak tukar blok baru. Ada blok-blok baru dah ada satu sel yang lama punya, yang zaman dulu punya lah. Pergi tengok kan, lebar ni ya, lebar meja ni, saya ingat lebar meja ni ya. Kemudian panjang boleh lah 5 orang dia susun melintang ni lah. 5 orang, jamban pun tak ada. Dia letak baldi tu, baldi dengan air mineral yang besar tu. Fikirlah kita bilik air jamban tak bertutup macam mana, bayangan dia mengangkang situ tu. Dan 2 jam sekali pegawai penjara akan tukar baldi tu. Fikirlah macam mana keadaan tu. Yang best tu siap lalu tu, Assalamualaikum Ustaz, kena ada dan yosah tu. Tapi nak beritahu apa? Nak beritahu penjara ni apa? Tengok, kita tak boleh gerak banyak. Situ je. Berapa langkah ke depan, berapa langkah ke tepi. Boleh minta makan. Tuan, kalau boleh hari ni nak ayam peha je. Boleh cakap. Tuan, rapik lah. Pizza, besok pizza tak? Besok pizza. Kalau boleh kari pak yang panas-panas sikit. Tak rapik lah. Apa ni hidang, tu lah rapik makan. Macam tu juga dunia ni. Bukan semua benda kita boleh makan. Bukan semua benda kita boleh cakap.
Bukan semua benda kita boleh buat. Itu sebab dia jadi penjara. Akhirat besok kau buat lah apa kau nak buat. Itu betul-betul kita punya. Sampaikan digambarkan dalam kitab Mekah Syafatul Qulub. 5, ada beberapa orang dibawa masuk dalam syurga. Dibontangkan permaidani indah, disiapkan singgah sana, dihias dengan sedemikian cantik. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan, wahai malaikat, kau bukakan tabir ini. Kau bukakan tabir ini biar mereka dapat melihat wajah aku. Malaikat cakap, kenapa ya Allah? Sedangkan mereka ini derhaka kepadamu ketika di atas dunia ya Allah. Allah Ta'ala kata, buka, sebab mereka pernah bersujud dan pernah menangis kerana aku. Sebab menangis ya. Sebab menangis kerana Allah. Itu sebab menangislah kerana Allah. Air mata ni pun kalau boleh bagi ke Allah Ta'ala. Orang perempuan berhentilah menangis sebab jantan. Cukup-cukup lah. Apa yang laki kita nak setuju je, jangan banyak cerita. Jadi marah pun tak ada lah. Mana menangis kerana Allah. Jadi bila buka ya tabir tu, buka ya tabir, langsung semua bersujud. Bersujud semua. Allah Ta'ala kata, wahai hamba-Ku, bangun, bangkit, tak salah kau sujud, kerana sungguhnya sini bukan tempat beramal, di sini bukan tempat bersujud. Tak ada mana dalam syurga orang tanya, Zuhur dah masuk belum? Tak ada. Mam, kita semayang sesama, tak ada. Tapi kalau nak semayang, semayang lah. Tak ada siapa melarang. Nak buat lah apa nak buat. Segala minuman arak, apa nak minum lah. Masa tu semua halalan thayyibah. Nak makan, nak usik, nak apa, nak buat apa, buat lah apa nak buat masa tu. Kemudian Allah Ta'ala tanya, kenapa engkau bersujud? Apakah engkau tidak rela kepada aku? Allah Ta'ala tanya. Ya Allah, mana mungkin kami tidak rela kepadamu dengan tahap engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak terlihat dek mata, tak pernah terlihat dek mata, tak pernah terdengar kek telinga, dan tak pernah terbayang kek hati. Bayangan punya hebat syurga tu, tak payah nak gambarkan tu. Walau hebat mana pun produser filem tu, gambarkan syurga macam mana pun, dia takkan sama. Jauh benar lah daripada apa yang kita sangkakan. Tu sebab semua yang bukan kita punya. Ya. Jadi apa yang kita nak kerjalah akhirat. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Barang siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Selesailah ceramah hari ni macam tu je. Payah mana kan? Tak ada. Tak maksud makna kata kita tahu dah yang kita nak kerja akhirat. Orang yang datang surau ni tak ada masalah dah. Yang datang surau ni memang dah tahu. Yang belum datang tu belum tahu. Ya, macam ni. Ni ramai lah ni kan. Cuma yang tak datang lagi ramai. Kan? Tapi tak apa. Hari Jumaat macam mana tu sebab dia buat kempen, jom sembahyang subuh macam Jumaat. Oh, nampak tu. Kau dapat lah. Tapi tak payahlah baca khutbah mana. Tapi mana nak bagi orang datang ramai. Kan? Macam kat masjid dekat Temeloh tu. Penuh subuh. Ya. Kan, dapat tak kita macam tu, insya-Allah boleh jadi. Ini punya selesa dah kan. Surau apa lagi nak? Aircon mengelatuk dek sejuk. Tabar kapet, bila sujud tabanam muka, apa lagi nak? Tu sebab imam tak berani baca ayat panjang, takut leno. Nampak tak? Jadi kita datang lah, ni dah ada peluang. Orang dulu punya payah. Ingat tak dulu kita semayang masjid surau kampung tu. Gedug. Ni papan tu. Allah, apa benda bunyi? Bunyi tu kan, bunyi papan tu menyongket pula dah. Iya. Dulu. Sekarang tuan-tuan semua senang. Apa lagi nak? Datanglah. Ketika seseorang mengejar pahala demi kebahagiaan di akhirat, maka Allah akan tambahkan. Nah, kerja demi akhirat, jangan kerja dunia. Apa dia dunia? Pertama, suami isteri dunia. Suami isteri dunia sementara sifat suami sementara, isteri sementara. Nah, suami I paling best sekali tahu. Dia bagi I 2,000 sebulan. You ada? Wah, dia cakap macam tu. Cakap macam tu, besok sasak napih lelaki meninggal. Tak ada dah 2,000. Tak ada 2,000 sebulan dah. Nak cakap apa? Kau lagak-lagak sampai bila? Bini aku paling sadap masak ke area ni tau. Banyak main-main. Bini Dan paling sadap masak. Apa-apa pun dia masak memang sadap. Besok tu mati tercakik sanduk. Mati. Nak buat macam mana? Dah lah menurut kajian, suami mati dulu daripada isteri. Jadi orang perempuan hati-hati. Yang kat depan ni semua mudah mati. Dia jaga. Jangan gamar tinggi-tinggi suara kat lelaki ni.
Abang, dah koreh kawan tu, mati. Kalau lambut sikit, abang pun mati sebab tak besok. Aduh, hai. Jadi elok-elok suami isteri ni, elok-elok kan. Ya, yang kedua, harta dunia ni sementara. Duit sampai masa habis. Tak habis duit tu pun kita habis dulu. Rumah sampai masa tinggal, nampak macam mana? Buat rumah besar-besar bukan makin, cuba fikir balik, buat rumah besar-besar bukannya makin lama makin ramai. Makin lama makin tak ada orang. Anak besar sikit, pandai sikit, masuk asrama dah tinggal kita. Seorang-seorang tinggal. Lepas tu balik dia sekejap, dapat universiti pula dah. Tinggal lagi. Lepas tu kahwin dah. Nak rumah sendiri tak nak dia duduk dengan kita. Raya sok senang. Raya berapa kali setahun? Lepas tu mulalah sunyi mah ni bang. Sepupu besar-besar. Nampak tak? Ya. Makin lama makin tak ada orang. Bergaung rumah tu. Abang. Apa? Pekak ke? Makin lama makin tak ada orang. Kan? Buat rumah besar-besar pun tak salah, kita malu rumah kita kecil. Rumah apartmen, rumah flat. Syukur. Time tak ada orang, sunyi sama sunyi. Nak cakap apa? Kereta, kereta baru nampak. Cantik kereta. Berapa lama orang cakap macam tu? Paling lama 2 minggu. Lepas tu dah boring. Bayar kali pertama dah boring. Renew road tax lagi boring. Betul tak? Habis tu mula dah kereta baru keluar. Beli handphone baru. Yang nampak handphone ni paling canggih, nampak dia kata kan. Kamera 3 tau. Saya tak nak sebut lah jenama dia apa, sebab dia tak tajuk ceramah kita hari ni. Macam tu lah. Cukup sekadar saya sebut handphone kamera 3. Macam tu lah. Sekarang dah ada pula handphone kamera 4 kan, kamera 5. Canggih mana pun lah. Beli handphone, dah keluar handphone baru. Tak ada apa pun lah kan. Sampai masuk hang. Lepas tu kita hompeh-hompeh, ontak-ontak, ketang-tang, dah marah nak beli handphone baru. Sudah mana satu yang kita punya. Mati bukan nanti kalau abah meninggal besok kau solid dengan handphone tu kat bawah jenazah tu. Mana tu abah nak main WhatsApp boring-boring dalam kubur tu, tak rapik dah. Tak ada orang gila kojo macam tu. Kan? Dan begitu juga yang ketiga, pangkat kuasa kedudukan sementara. Bukan kita punya, jawatan kita, pegawai besar, sampai masa kita letak jawatan, baru bagi notis nak letak jawatan 3 bulan, baru bagi notis, iklan dah keluar nak gantikan kita. Belum habis lagi 3 bulan, berpuluh ribu orang minta jawatan kosong satu je. Nampak tak? Iya. Aku pegawai paling besar pangkat kat pejabat tanah tu, kau tak tahu ke? Ayat sampai masa duduk tepi tiang nafsan dah pencen. Allah dah pencen. Nak cerita apa? Tapi kalau dia hidup tak belagak sampai pencen, orang masih lagi cari dia, minta dia bersama dengan jantan kuasa surau, sama-sama berbakti bantu orang kampung ni, orang taman perumahan ni. Ya macam tu je. Jangan lagak-lagak hidup kita ni. Sudah tiga-tiga tu semua dunia. Ingat tak masa peristiwa Isra' dan Mi'raj? Tengok Isra' Mi'raj. Memang tak lama ni Isra' Mi'raj ni. Saya habis saya cover semua. Sebab tak tahu lah lepas 5 bulan ni tak bila pula jumpa, tak tahu. Kan ada orang tua tu tunjukkan perhiasan dunia. Nabi baik tak reti je, sebab tu lah dia dunia kan. Meleka kan. Nak baik macam mana? Dia layan baik apa? Berapa ramai orang nak satu benda, dah dapat sudah tak ada benda pun, boringnya. Nak siapa yang ada pakai kereta besar, tanyalah. Sudah bila dah pakai tak ada apa pun. Okey. Sama yang macam ni Azia, okey. Kan? Saya ni Azia tu lalap kan terasa macam BMW bila terlalap tu. Ya, betul tak ada, sama ada. Ya. Tuan saya ni Azia okey ya. Saya ni Azia tu ceramah dekat hotel butik Kuantan. Okey. Sampai kat sana kereta basuh lumak kotor kan. Sampai sana saya kat dengan assistant saya, "Weh, kau pergi basuh lu kereta ni. Kan kau datang sini balik." Okey, dia turunkan saya, dia pun jalan pergi basuh kereta lu. Yang nyambut saya steady, ustaz, datang dia jauh naik Grab dah. La ilaha illallah. Kereta aku tu bukan Grab tu lah, dia katakan. Bayangkan tu. Orang ni capek betul meletak label kan. Itu pun yang kocik tu pun dia tak sangkut tu saya punya, tu tak? Grab ke bang, kurang ajar betul. Tapi saya okey tuan.
Aduh, nak lagak-lagak pun buat apa? Tak ada bodoh tuan. Okey, Nek Azia. Okey. Aduh, nama kita Samsul Debat. Apa mana? Sampai masuk tak siapa pula nama debat. Mana tahu? Kan? Saya ceramah kat Sarawak baru ni. Sekolah tu bagi sijil penghargaan untuk saya. Syamsul bin Debat. Sabarlah tuan. Arah betul. Sakit kepala aku tengok kan. Saya kan, itu nama gelaran. Oh ya, kata apa Ustaz itu, kata apa, aku nak baik kenangan. Ada juga orang ingat nama bapak aku Debat, kata kan. Dia ceramah kat surau kat Kuala Sangor itu. Ada satu masjid Kuala Sangor. Saya sampai lambat saya, memang saya sampai, memang saya biasalah sampai. Saya takkan sampai awal benar dah. Saya akan biasa masuk, saya akan sembahyang kat belakang-belakang. Kan? Senang apa itu, kok saya nak jamak, kok saya nak apa, senang kat belakang. So saya ke belakang tu, habis dia bagi salam, tengah sembahyang sunat, pakcik kat sebelah saya tu boleh tegur saya tu. Dia cakap, penceramah belum sampai lagi tu. Aku kata, dah aku pula risau, aku salah masjid ke apa? Tuan-tuan jangan ingat semua orang kona kita, tak ada. Dia kata penceramah belum sampai lagi. Saya pun tanya lah balik, penceramah siapa tu, kata kan. Samsul Debat. Sudah, kata. Dia tak kena aku ni. Saya baru nak betulkan, nak cakap saya Samsul Debat kan. Dah dia tambah lagi. Semenjak keluar TV ni memang lambik sampai lah. Saya kata parah betul aku ni. Saya pun diam lah, tak payah cakap apa dah. Lantak kau lah, dia biar kan. Sampai tu sampailah JK masjid, salam saya. Ustaz, depan Ustaz, kita nak mula dah ni. Okey. Saya pun salam pakcik. Saya ke depan dulu, dia kata. Dia pandang saya centang kan. Saya pergi ke depan, sampai sini kan, pandang dah tak ada pakcik tu dah, balik dah. Balik dah. Aduh, apa lagi nak buat? Kan kita punya, tak ada benda dah, tak ada benda. Jangan ingat apa benda, tak ada. Saya selalu cakap, macam duit kan. Ceramah dengan orang cakap, saya demand kan. Saya paling teringat, ada orang cakap 10,000. Samsul Debat ni tak ada 10-15,000 yang panggil dia. Memanglah saya tak tolak kalau orang bagi. Itu kalau faham mesej tu, faham kan. Tapi janganlah memandai bawa cerita macam tu. Saya ceramah dekat Benta. Ada orang panggil saya, ni mengaku ni kelemahan saya mengakulah sebagai manusia. Orang panggil saya ceramah kat Benta. Bayangkanlah sempadan Kuala Lipih tu, daripada Seremban nak pergi. Ustaz, 10 sekolah Ustaz combine Ustaz. Kita nak panggil Ustaz untuk ceramah motivasi untuk budak-budak nak calon-calon UPSR kita. 10 sekolah kita combine sekali. Lepas tu PA saya tanyalah, berapa nak bayar ni, kata. PA saya tanya, anggaran ni kan. Lepas tu dia kata, kita punya bajet 300. Terangkit koning PA saya. Contoh kan, entahlah. Lepas tu dia tanya saya pun cakap macam ni lah. Saya kata, jangan susah-susah. Saya kata, pesan kat dia, kalau boleh kan kita pergi jauh. Jadi cuba tengok kalau ada 2-3 tempat lagi yang nak. So adalah satu surau lagi pun nak bayar 300. Ada satu tempat lagi nak bayar 300 kan, 400 satu masjid lagi. Boleh lah tu sekali. Tak adalah pergi satu tompek ya, saya kata. Pergilah. Cuma Allah tunjuk kat saya. Sampai kat sekolah Benta tu, 10 sekolah combine tau, UPSR. Dan rupa-rupa calon UPSR setiap satu sekolah tu 2 orang. 3 orang. Orang kampung budak, tanyalah orang Kuala Lipih, dia tahu memang budak-budak dah tak ramai. Jadi fikirlah kalau saya tolak tadi, malahan duit 300 tu pun cikgu tu kongsi seorang sikit. Allahu Akbar, saya kata. Saya cakap, inilah duit yang paling besar makna, saya cakap macam tu. Tapi janganlah kau kira sama malam ni. Ni contoh ni saya baca. Satu lah kan. Tak, makna kata kan, nilai tu cikgu tu kongsi seorang sikit. Tapi bayangkan kalau saya tolak betapa hampur budak-budak tu dengan cikgu tu kan. Itulah, janganlah kita kira benar tuan. Saya ni pesan dekat semua sahabat-sahabat saya yang pencamah-pencamah tu. Jangan gamar-gamar meletak nego ni. 10,000 dia gila betul. Ada tuan-tuan, kan tak ada. Ni siapa yang terasa lah, letak lah kan. Saya macam tu je. Nak kaya dengan ceramah tak payahlah tuan. Tak ada benar tu. Kan? Ilmu ni pun Allah bagi. Allah tarik nikmat sikit ni, lidah kau berpusing, tak boleh cakap. Nak apa? Itu dia. Ini Allah bagi pinjam, kau sampaikan kat orang. Itu aja. Jangan mening-mening kepala. Mak saya kau main marah tu. Dari sekali tu ada orang tu, dia nak panggil saya lah, ambil.
Dia tak dapat panggil saya, dia last minute. Lepas tu dia cerita dengan orang Samsul Ubat dah demand lah, mahal sangat, dia minta. Wah, hal dia yang lambat tanya. Sampai cerita tu ke mak saya punya marah, kau dah demand sekarang ya. Dengan kau tak ada 3-4 ribu, kau tak nak datang. Siapa cakapnya? Orang tu cakap, mana tu? Saya berpuas disiplin dengan mak saya. Pandai lah tu ngadu dengan mak saya tu. Koram betul. Tak ada tuan, tak ada. Yang saya ceramah kat Johor tu 30 ribu dia bayar, main-main. 30 ribu 1 jam setengah. Berapa lo? Anyam. Penceramah paling mahal dalam Malaysia. Saya dah dapat tu, dia bagi envelope, saya tak perasan tu. Weh, mak borek Alhamdulillah Ustaz, rezeki cash dia tu. Saya pun doreh lah cakap, berhenti kat bank. Saya memang tak biasa pegang duit banyak sebab orang perempuan beli bau. Dia dia macam bau belerang tu. Dia salam macam ni. Dapat duit dia tadi tahu dah. Bahaya. Saya dah doreh masuk kan. Saya masuk, saya tengok ada 3 ikat duit kan. Saya masuk bawah dengan mamai kan, masuk per dekat CDM tu. Masuk maksimum. Ikat yang pertama 10 ribu. Ni ada 2 ikat lagi. Masuk sudah 30 ribu. Penceramah paling mahal dalam Malaysia, 1 jam 30 minit. Masuk dalam kereta, baru bersandar, telefon bunyi, hello, Assalamualaikum tuan, minta maaf sangat tuan, salah sampul. Yo tuan, asah betul lah. 5 minit saya pegang duit tu. Lepas tu saya transfer lah balik kat dia. Bukan rezeki kita. Walaupun saya dah sign, mula tu saya kacau lah budak tu. Mana ada? Ya tuan, jangan tuan mati, saya kena secah ni tuan. Bukan aku dah sign tadi ke? Mana ada? Tak ada. Jangan tuan mati saya tuan. Rupa-rupa bahagian kewangan bila paskan envelope tu dekat dia, dia cakap duit penceramah semuanya dalam ni. Bukannya semuanya duit penceramah. Rupa duit caterer tak bayar lagi, sewa dewan tak bayar lagi. Ada 2 lagi penceramah sebelah pagi tak bayar lagi. Tu semua sekali kan. Jadi itulah dia. Tapi jadilah, tapi 5 minit dia lah kan. Jadilah apa lagi nak cakap kan. Iya tuan-tuan. Jadi saya memetik macam mana dalam surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura ayat 20 Allah bagi tahu, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keberuntungan itu baginya. Nampak? Maknanya kalau siapa yang kejar keuntungan akhirat, Allah akan tambahkan, maknanya dunia pun dapat. Jangan risau. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, keuntungan dunia, maka kami akan berikan sebahagian sahaja dari keuntungan dunia itu. Malahan tidak ada baginya satu bahagia pun di dunia ini. Itu sebab kalau contoh tiba-tiba ada seorang datang ke depan ni, dia cakap pada semua, saya gembira benar tengok semua datang. Ni contoh tau, contoh. Jangan buyona lah, ni contoh. Jadi semua hadir ni minta tolong kang, ada borang kat belakang, tolong isi nama dengan nombor akaun. InsyaAllah sebelum tengah malam ni saya akan bank in kat semua yang ada kat dalam ni 500 ribu seorang. Contoh tau, jangan buyona, ni contoh kan. Jadi ada apa yang akan berlaku. Besok ada yang berhenti kerja pun ada. Besok ada yang cukup lah, dia nak pergi melancong dah. Ada yang nak menego sendiri dah. Cukup dah modal ni 500 ribu. Sebab pada kita 500 ribu tu banyak. Tapi ada setengah orang hari ni dalam akaun berjuta duit dia tengah garu kepala, mana nak cik duit lagi. Nampak tak? Nak beritahu tu dia keadaan tidak ada satu bahagia pun baginya di dunia. Walaupun dia kerja, dia dapat sebahagian tu. Tuan-tuan ingat dapat 50 juta tu dah kaya ke? Tak ada. Ada 50 juta. Ada 50 juta dalam akaun. Rumah besar, kereta ada 50 biji kereta mewah kat rumah. Swimming pool besar. Rumah lebar ada 80 bilik. Tapi hidup bergantung dengan oksigen. Contoh. Apa guna hidup? Kaya tak tu? Tak cukup kaya lagi dah. Kan? Duit tak berapa ada. Kereta pun tak ada. Motor buruk ada. Gaji dapat ngam-ngam. Boleh lah nak bayar bil, duit rumah, duit sewa apa semua, boleh lah. Duit api. Tapi makan bertambah. Tuan. Hidup bahagia, bergurau sondo. Suami, isteri elok, anak-anak cerdik. Apa lagi nak? Pilihlah tuan-tuan. Kita ada semua, tapi takkan dapat semua. Bila Tuhan bagi itu adalah kurang kat mana-mana, tapi sejauh mana kita nak mensyukuri apa yang kita ada tu. Itu sebab bahagia ni bukan tengok apa yang kita ada, tapi sikap kita pada apa yang kita ada.
Jangan kita nak berbangga-bangga. Kita kadang bila tanya kan, wah bahagialah kau, duit banyak. Tengok duit memanglah. Ada orang cakap macam tu. Makna ada duit, dia tak bahagia lagi. Bini tak ada, dia tahu. Aku dapat bini sok tentu bahagia. Dia tak tahu orang yang berbini ni punya seronok kalau tak ada bini. Sentuh tak nak ni cerita apa tu ni kan. Tak adalah kita, bukan orang sini dah, tempat lain. Marah betul lah bini akang tu kan. Ya. Kan tak pernah lagi lah saya tanya orang yang dah kahwin macam mana. Sejak kahwin ni okey. Alhamdulillah seronok sangat. Tak ada. Kebanyakan macam mana kahwin okey. Alhamdulillah. Boleh lah. Macam tu lah banyak Syukur aja dengan apa yang kita ada. Kita tak boleh nak cari kesempurnaan, takkan jumpa. Tetapi setiap yang tidak sempurna itu kita sama, lengkap melengkapi. Tadi bunyi macam azan isyak. Tak ada. Tahu ya? Okey. Jadi cuba kita tengok macam mana Iskandar Zulkarnain, ataupun orang putih panggil dia Alexander the Great. Dia cakap, kalau aku mati besok, dia ni antara dalam sejarah adalah antara raja. Tuan-tuan boleh baca sejarah dia. Raja yang paling beriman dan bertakwa sekali. Tentera-tentera dia tak ada seorang pun pernah tinggal solat berjemaah. Tak ada. Malahan sebahagian besar pada anggota tentera tak pernah tinggal qiyamul lail tahajud. Tu hebat dia. Dan dia beritahu, kalau aku mati nanti jangan lupa pastikan jenazah aku diusung oleh tabib-tabib yang handal-handal. Dia kata, tabib ni doktor lah zaman sekarang. Yang kedua, pastikan waktu usung jenazah aku ditaburkan segala harta kekayaan aku di sepanjang perjalanan menuju ke kuburan. Dan begitu juga yang ketiga, waktu usung jenazah aku pastikan kau juntaikan, tengokkan tangan aku tertekulai biar semua orang nampak. Kenapa tentera datang? Kenapa kau nampak macam tu? Pertama, nak bagi tahu bila tabib yang handal-handal usung jenazah aku, nak bagi tahu hebat mana pun doktor itu, tabib itu, dia tidak akan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Yang kedua, kau akan taburkan harta kekayaan, kau akan tengok orang akan berebut ambil harta tu tanpa mampu kau berbuat apa-apa, sebab harta kekayaan kau tak bawa masuk dalam kubur. Dan yang ketiga, tangan tu nak ditunjukkan tangan yang terkulai itu biar orang nampak, nak beritahu macam mana kau lahir dulu tangan kosong, kau mati pun tangan kosong. Tangan terkulai layu di Tasik Madu Fauziah Latif. Sampai ambil tajuk lagu tu. Kan? Buat kata budak sekarang, masa dah time. Dah sampai masa dah ambil macam mana kan? Meninggal kat kita. Maka firman Allah yang saya baca dan surah Asy-Syura tadi, yang mengejar kebenaran akhirat tadi, menunjukkan bahawa kehidupan akhirat lebih penting dan lebih banyak manfaatnya bagi seorang Muslim jika mengejarnya. Semua orang sudah mengetahui bahawa hidup di dunia ini hanyalah sementara dan hidup yang abadi itu adalah di akhirat nanti. Rasulullah SAW pernah bersabda, umur umatku hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Dah beritahu dah. Janganlah nak bercerita-cerita lebih. Tak nak rasa boleh 100 ni, tak payah. Tak payah tuan-tuan. Jadi 100 pun dah tak macam orang apa. Kan, tu sebabnya ucapan doa yang paling baik untuk orang yang menyambut hari lahir, semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Itu terbaik ucapan. Panjang umur nyusahkan orang baik apa? Biar panjang umur dengan kebaikan, murah rezeki dengan segala keberkatan. Rezeki yang berkat tu penting. Berkat maksudnya apa? Berkat. Barakah maksudnya apa? Pondok Ustaz Kazim. Berkat, orang Jawa bungkus lauk bawa balik, berkat. Tapi maksud barakah, berkat ini kebaikan yang Allah berikan walaupun sedikit tapi berkembang. Tu penting. Kebaikan tu ada. Mak tak pek bagi kau duit banyak dah long, duit belanja sekolah mak boleh bagi 50 sen je. Tak apalah mak, hari ni hari Senin, duit ni alun simpan dan tabung, alun puasa sunat hari ni. Allahu Akbar, dah lah sikit. Akhlak anak pun baik, codik pula belajar. Macam tu maksud dia. Mak, ni bagi duit 20, mana cukup 20 ringgit benda. Mak, anak cakap macam tu. Pijak budak tu pada awal, payah pun. 20 ringgit tak cukup budak sekarang kan. Gila betul. Saya pergi Putrajaya, makan dekat food court tu ada sekali tu, saya pergi adalah court case masa tu dekat Putrajaya. Masa saya mula-mula kerja dululah, saya singgah kat Putrajaya tu. Tengah hari makan kat situ, lapar mana makan kat situ. Tak kejut tu tengok budak-budak yang pakai baju, pakai seluar biru ni, budak sekolah rendah. Dia makan nasi campur situ tu. Dia saya panggil, bang kira dia so budak orang tu kira tu. Saya tengok kacik budak ni, aku tengok kan.
Dia boleh panggil orang kira. Nak tunjuk kan sekarang ni zaman ni kan. Tak tahulah tuan-tuan. Banyak dah tanda-tanda kiamat dah rakyat ni. Banyak pun dah tanda. Baru-baru ni saya berbual dengan pegawai akhlak. Dia fikir, mak dan anak melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan laki yang sama. Dia fikir. Mak dan anak, mak mabuk pergi pusat dandut, bawa jantan tu balik. Dia bersama dengan laki tu, dan laki tu bersama dengan anak hari tu. Kuasa Allah, dia beranak dua-dua tu, mak dan anak beranak hari yang sama. Baby tu yang keluar tak pening dengan dua-dua baby tu. Kau adik-beradik aku ke pak saudara aku tak tahu. Pening tuan-tuan, pening, jangan main-main. Hei, pening. Ada seorang budak remaja melahirkan anak luar nikah buat kali yang ke-8. Bukan pada nama mentari yang kek sumpahkan ke-8 ni. Kan, tapi ni cerita ni melahirkan anak luar nikah. Ya Allahu Akbar, fikir. Dan bukan kes, bukan satu-satunya kes, banyak kes macam tu. Budak tu jadi apa? Seorang budak, seorang lelaki remaja ditangkap berpakaian wanita tengah cari pelanggan. Tengah cari pelanggan. Dan dia dah buat aktiviti ni, dia kata sejak umur 14 tahun. Dan antara pelanggan tetap dia adalah guru dia. Cakap apa? Pening tuan hari ni. Banyak nak tanda. Tu belum cerita lelaki pakai telokong lagi. Oh parah tuan. Saya tak dekat sesiapa tahu. Ni saya sebut ya. Iya. Banyak nak tanda-tanda nak kiamat ni. Pening kepala kita. Tu sebab kita kena ambil tindakan lah. Kan, ambil tindakan. Kita kena bertegas sebab agama. Nak kita belajar. Nabi pesan ta'dibu auladukum bisalasati asya. Didiklah anak kamu dengan 3 perkara. Bihubi Rasulillah SAW. Ajar anak kita sayang Nabi. Tolong jangan kompromi. Ni kau ajar anak tengok Jack and the Beanstalk, Hansel and Gretel. Kau benda kitab ke rumah. Ajar anak kita sayang Nabi. Hebatnya Nabi. Nabi sayang kita nak. Ajar. Begitu juga yang kedua, sayangi keluarga Nabi, bihubi ahlihi. Macam mana nak sayang ahli keluarga Nabi kalau kona pun tidak? Isteri-isteri Nabi siapa? Anak-anak Nabi siapa? Cucu-cucu Nabi siapa? Dan yang ketiganya, bi qiraatil Quran. Pastikan anak-anak kita membaca Al-Quran. Kan? Walaupun kesedaran dan keyakinan kita mengenai hidup di dunia ni sementara, sedangkan hidup akhirat adalah kehidupan abadi dan kekal, tetapi ia tidak dapat membuatkan kita sedar sepenuhnya. Lihatlah dan perhatikanlah betapa ramai orang di sekeliling kita yang leka dan lalai. Kita bukan tak tahu, tahu. Bukan tak tahu. Tahu tak akan mati, tahu. Tahu tak boleh mati bila-bila masa, tahu. Macam sahabat kita, Abang Boceh, arwah kan. Bayangkan, umur 32 tahun meninggalkan kita. Dan bila dia dah meninggal, baru kita kebaikan-kebaikan yang dia buat. Seminggu lebih dah, orang masih lagi berpusu-pusu pergi kubur dah. Tak pernah terjadi dalam Malaysia ni macam tu. Berpusu-pusu bukan sekadar ada orang pergi tengok dah. Bila balik tu berselisih, ramai lagi orang pergi tengok dah. Fikirlah tuan-tuan. Nak tunjukkan bila-bila, jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Tu sebab tengok macam mana berapa ramai orang yang leka, lalai ada, tak ada apa. Bukan tak tahu. Tahu. Tahu dia akan mati. Tahu tak boleh mati bila-bila. Tahu. Tahu tak ramai yang mati muda? Tahu juga. Kan? Tahu. Sembahyang jemaah dengan sembahyang seorang, apa beza? Sembahyang jemaah berapa kali ganda daripada sembahyang seorang? Berapa kali ganda beza? Pahala. Berapa kali ganda? Tengok, tak ada siapa pun bincang dulu berapa tak ada. Semua orang terjawab 27. Semua orang tahu, tapi kenapa tak ramai? Kenapa masih tak ramai? Sebab dia tak nampak dengan mata hati. Nampak tak? Dia tak nak tengok dengan mata hati dia. Kalau nampak dengan mata hati, orang akan berabut. Bayangkan kalau Allah tukarkan 27 kali ganda tu jadi RM27. Macam Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok orang pakai RM27. Okey. Okey. Yang seorang kan? Assalamualaikum. Tengok. Tak ada pula. Ya Allah. Zap. Oh, sistem lambat sikit dapat. Dia dah pay kan, lambat sikit. Oh, si baik ada, dia kata kan. Masa tu penuh, tak cukup parking. Penuh orang semayang sampai kat parking orang semayang.
Masa tu dia mulalah komplain, apalah surau ni tak mesra jemaah, parking tak cukup, tempat semayang tak cukup, apa bondo macam ni. Marah masa tu. Sebab dia hari-hari datang. Orang yang hari-hari datang tahu apa masalah surau ni. Orang yang datang sekali dia kata okey je kan. Bila buat gotong royong perdana insya muka yang sama datang. Nah, RM27. Masa tu apa cerita orang perempuan bila tahu RM27 satu waktu? Orang perempuan kat belakang tu lain cerita Kau dah berapa lama dah semayang sini? Berapa? 2 minggu. Untunglah kau, banyaklah duit kau dah. 27 kali 5 kali pek boleh. Ui banyak Dan baru tahu tak berguna jiran Dan. Beritahulah. Orang dia marah sebab tak beritahu dia. Sedangkan semayang ni dah beritahu dah. Orang lelaki dia tak bincang lah soal-soal remeh-temeh macam tu. Dia bincang soal dasar. Agak-agak kau lah kalau kita dapat 27, imam dapat berapa? Itu soalan. Dia soalan dasar tanya tu. Agak-agak kau lah berapa? Ni contoh tu. Dia pun tahan. Mam, baik imam cakap. Imam dapat berapa? Imam kena telus dalam hal ni. Imam tak boleh suruh-suruh. Mari imam cakap. Alhamdulillah. Imam jam tu jawab Baik cakap mam, berapa? Tengoklah. Kalau lupa tu kurang lah sikit. Tapi kalau khusyuk lebih, malam tu fokus lebih, taruk-taruk pun tak pernah lah kurang daripada RM40. Wah, contoh ni, contoh tu. Malam tu bertumbuk nak jadi imam. Gila, Cik Dio, RM40 kita nak ya, tu kan. Tak ada. Sebenarnya Allah bagi 27 tu bukan 27 pahala. 27 kali ganda. Lebih lagi Allah bagi kat kita. Tu sebab janganlah. Tu sebab orang nak pergi haji ni kan. Saya excited dapat pergi. Sebab macam mana pun kepuasan dapat pergi beribadah kat sana tak sama tuan-tuan. Orang dah pergi umrah pun heboh, sibuk nak pergi lagi. Mana ada orang pergi umrah dan tak nak pergi dah, sorry dah tak nak pergi dah. Tak ada. Semua orang cakap nak pergi lagi. Bila lagi nak pergi? Bila nak pergi? Lepas tu mulalah. Kau pergi sana nak elok mulut kau. Kena jaga. Cakap elok. Bukan kat sana ni, kat sini pun kena jaga mulut. Saya kat sana kan bukan mulut no, dalam hati. Kali pertama saya pergi dalam hati, belum mulut lagi no, dalam hati saya cakap. Saya cakap tak hilang selipar aku ni dah. Hati. Saya masuk dah baca Nia punya bokeh takkan hilang. Siap dengan reben kuning mak bagi okey lah tu letak. Tengok rak dah ada nombor rak nombor bahasa Arab ni boleh baca Arab. Rak 23. Tak hilang malah. Dalam hati. Tak cakap tu dah. Balik tu bukannya selipar dengan rak-rak hilang. Mana poi rak tu kan ada tayar kan, mana poi rak ni ya gila tu. Siapa yang pergi Makkah Madinah mesti akan rasa hilang selipar ni. Tak payahlah, memang rasa punya. Tak payahlah gitu. Tak payah jumpa dan tak halalkan siapa ambil, tak ada mana tu. Kat sana dah biasa. Okey. Kan? Itulah dia. Jagalah kan. Walaupun kesedaran ini ada ramai lagi yang tak sedar, sibuk dan asyik dengan dunia, seolah-olah merasakan bahawa akan tinggal selamanya di dunia yang fana ini. Kan? Lupa bahawa kita sedang berjalan menuju akhirat. Lihatlah segala peristiwa kematian dan bencana. Apakah tanda-tanda dari Allah tersebut masih kurang membuatkan kita sedar? Hidup kita merdeka di akhirat kelak sangat ditentukan oleh kualiti hidup kita atas dunia ni. Macam mana cara kita beribadah? Allah takkan memberikan 2 keamanan dan 2 ketakutan. Ayat dia. Allah takkan memberikan 2 keamanan dan 2 ketakutan. Barang siapa yang takut padaku di dunia, akan kuamankan dia di akhirat kelak. Tu janji Allah. Barang siapa yang aman dariku di dunia nanti, maka akhirat kelak akan kutakutkan dia. Nah tu sebab dia kat dunia ni belagak, rasa tak ada apa kan, mati siap kau. Tu macam tu lah. Tu atas dunia lagi takut lah kan. Jadi sukses hidup di akhirat artinya syurga. Sedangkan gagal hidup di akhirat artinya masuk neraka. Tak ada siapa pun. Ada orang sebut kita kan, kau jangan risaulah, kita ni umat akhir zaman bertuah sebab apa tahu. Walaupun kita masuk neraka sampai masa kita akan masuk syurga gak. Ada yang cakap macam tu. Sedangkan masalah tak ada siapa tahan. Ada siapa? Dia ingat dia nak cubalah neraka tu kejap tengok macam mana. Lepas tu baru masuk syurga. Tak ada siapa tau. Takkan tahan tau. Jibril pun menangis. Jibril menangis, aku dah tengok dah keadaan dalam neraka tu. Allah Ta'ala baru perintahkan penjaga neraka agar menyalakan nyalaan api neraka tu selama 1000 tahun. Daripada merah sampai jadi putih. Kemudian dinyala lagi 1000 tahun daripada putih sampai jadi hitam.
Wahai Muhammad, kalau terbuka lah sedikit pintu neraka, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Sebesar lubang jarum, dunia boleh hancur. Cuba fikir, kita ni cerita neraka senyum lagi, nak cakap apa? Kan zaman Nabi dulu cerita neraka kan, langsung tukar tajuk Rasulullah syurga lah macam mana, punya takut ni kan. Tapi nak baik macam mana, itulah tahap tirihnya kan, kata Ani 9 sebut tirih kan, tipisnya iman kita, tak ubah ibarat kulit bawang kan, macam tu lah. Tapi janganlah kita membawang pula kan. Istilah membawang tu pun tak sesuai, mengumpik membawang. Bawang ni sedap kalau goreng dengan ikan krisi, goreng dengan bawang, oh mak sedap kan. Bawang ni pula termasuk dalam senarai barang kawalan. Janganlah guna membawang, it's unfair, you know. Jadi kalau orang mengumpik, jangan kena membawang lagi. Yang sesuai membangkai, itu sesuai. Kan seolah makan bangkai busuk saudara dia sendiri. Perbandingan dunia dengan akhirat, ni Nabi beritahu. Perbandingan dunia dengan akhirat seperti seseorang yang mencelupkan jari tangannya ke dalam laut, lalu diangkatnya dan dilihatnya apa yang diperolehinya. Hadis riwayat Muslim. Kita cacah dalam laut, angkat, apa yang tinggal? Tiup dia angin langsung goreng. Apa benda pun tak ada. Macam itulah dunia ni. Lagi kita kaut, lagi tak ada. Lagi kita kaut, lagi tak ada. Lagi kita bagi, ada duit bagi kat kita, tak sampai lama duit tu. Sap bagi. Dulu ada seorang sahabat Nabi, apa nama, tak ingat nama. Dia balik, dia bawa, aku tengah susah hati ni, kenapa? Pada aku sekarang ada 50,000 dirham. Macam mana nak buat ni? Si dia tanya. Aku tengah susah hati, besok Allah Ta'ala akan bertanggungjawabkan duit ni aku buat apa? Susah hati. Jadi isteri dia kata, wahai suamiku, usahlah kau bimbang dan gusar, akan ku selesaikan masalah ini. Dia panggil orang miskin, dia panggil orang kampung, dia panggil orang janda-janda, ibu tunggal, dia bagi. Dah semua aku dah bagi ke orang. Senyum suami, barulah lega hatiku. Sampai sekarang pun kalau kita tak tahu nak buat apa dengan duit kita, orang perempuan tahu nak buat apa. Tuan-tuan, bukan dulu tau. Tapi makna kata sedekah tu akan melapangkan hati kita. Jangan risau. Duit ada ya, Allah bagi ganti, jangan risau. Bagilah ke orang. Dengar tabung masjid, tabung surau. Mana tabung surau? Kat belah mana? Tadi dah jalan tadi kan, budak dia bawa jalan kan. Tu kira rahmat tu, budak tu jalankan tabung datang kat kita. Janganlah kita rasa jalanlah dia, letaklah situ, alah datang pula dia. Bagi. Tak ada duit, masuk jam tangan tu. Tak ada jam tangan, masuk rantai kolang, apa yang ada, masuk dalam tu. Masuk handphone tu, pandailah format jual kat kedai Cina, masuk dapat berapa. Betul tuan-tuan, sebab apa? Kita tengoklah tuan-tuan, tengok tadi masjid yang saya cakap ni, Masjid Si Senayan, orang dah keluar 1 juta. Kita masih lagi main RM1, awal bulan RM1, hujung bulan RM1. Dapat bonus RM1. Dapat naik pangkat, naik gaji RM1, mempertahankan keseringgitan kita. Apa hal kan? Bagilah lebih sikit. Buah je tengok bila hari Jumaat. Sini kan buat Jumaat kan? Buat Jumaat. Buah apa pergi? Dia cakap. Buah apa? Mempertahankan kepisangan ni. Tapi ingat konan borok ke dalam surau ni? Tak iyalah sadap pisang tu. Cuba kita upgrade. Seedless grape. Green apple. Strawberry. Macam barulah masuk nak khutbah tu kepada sidang jemaat yang dikasih sekalian. Yang di belakang sana jangan sibuk mengerjakan buah. Ingat orang belakang, sebab imam last kali keluar, kau tak masuk kan? Ya, dia pun sedekah asing lah. Sikit ni jawatan kau surau punya macam tu barulah ada kan. Kita fikir sedekah dengan duit. Apa salah orang perempuan 5-6 orang kita pakat-pakat nak milah Timah, Tina, Liza, Hanim, bantai lah. Semua 6 orang. Kumpul duit berapa kau ada? Berapa kau ada? Jom kita masak ramai-ramai. Hari Jumaat pagi tu masak goreng mi. Mi goreng jantan. Nah, makna ada tolu, jantan lah. Dah goreng buku dapatlah 500 paket. Jadilah. Kita pun susun kat tembok nah. Orang keluar ambil satu. Kita tak tahu hari Jumaat ada orang tu memang duit tengah tak ada. Ya Allah, alhamdulillah ada rezeki. Dalam hati dia, murahlah rezeki orang yang masakan untuk dan hari ni. Kita tak tahu. Kelebihan sedekah mengkayakan hati walaupun miskin rasa kaya. Membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup.
kan, memanjangkan usia, panjang umur. Orang dulu panjang umur salah satu sebab dia rajin tolong orang, rajin bagi ke orang, sedekah ke orang. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Ada je rezeki masuk, suami naik pangkat, bini naik gaji, dapat bertukar. Dia gaji tak naik, dapat pertukaran sekolah, bini cikgu kau dapat penempatan baru, doket belakang rumah. La ilaha illallah, doket batu. Rezeki. Dapat rezeki suami tiba-tiba pula handsome. Dulu tak handsome mana untuk ni tu. Pahal lagi kan. Suami dia totalan Amerika tu. Dia bukan sapu, dia tolan ni. Tu jadi handsome lah tu. Yang bini pula kan, tiba-tiba pula pandai bini dan masak. Ya Allah Akbar, rezeki tu. Bini pandai masak, rezeki. Tu sebab orang perempuan kena belajar masak. Hiburkan hati suami dengan masakan. Dia kalau tak ada masak nanti, jangan sampai dia lepak kedai tom yam. Kedai tom yam jangan main-main. Cara dia ambil order tu pun lain seni tu. Makan gapo be? Nampak? Kau ke rumah makalah apa bondo Makan gapo be? Suami terang kek kopiah tu jangan main. Nasi goreng so. Telur dadah so. So kosong so. Lagi be? Mu so. Habis. Main-main lah. Kau jangan. Dan cakap betul-betul ni. Masaklah lauk. Rezeki tu. Bini beli masak untuk suami. Dia tahu dah lauk kegemaran suami. Telur mata kabau pagi tu. Tengah hari telur dadah. Malam telur masak kicap. Telur so telur. Naik hanyir mulut lelaki habis telur lauk tak ada lauk lain kau. Tak apalah. Rezeki apa lagi? Anak pandai. Rezeki. Tiba-tiba tengok anak dah konvo. Ya Allah bang. Orang perempuan meniti air mata tengok anak konvo. Bang, anak kita bang. Convocation lah anak kita bang. Wah, konvo tadika tu. Belum konvo universiti lagi dah. Gila betul, menangis kan. Tak, sebab seronok. Dia terperanjat. Budak tu boleh baik persembahan malam konvo tu, ikut disiplin cikgu aja, kat rumah tak dengar cakap. Mana rezeki tuan. Iyo. Belilah hati tu. Saya cakap tu kan apa tu? Saya diminta berceramah untuk istiadat convocation. Buat dekat hotel mana tu? Konvo tadika. Wah, mampu dah nak berceramah apa ni. Dia solat pakai jubah nak tadika tu sekali tu. Parah tu tuan-tuan. Apa layan lah kan. Gitu dah. Kemudian sebagai tambahan kan, daripada tadi yang hadis Nabi kata colup tadi, tengok apa yang tinggal itulah dunia. Sebagai tambahan Nabi sebut, barang siapa yang kehidupan akhirat menjadi tujuan utamanya, nescaya Allah akan meletakkan rasa cukup di dalam hatinya dan menghimpun semua urusan untuknya, serta datanglah dunia kepadanya dengan hina. Maknanya dunia yang tinggi-tinggi datang ke dia kan, walau bila kita tak nak dia datang. Dia sahab, iya cuba tuan-tuan tengok, tiba-tiba ada je rezeki masuk, kita je terpulang nak ambil ke tidak. Kemudian Nabi sambung lagi, tapi barang siapa yang kehidupan dunia menjadi tujuan utamanya, nescaya Allah akan meletakkan kefakiran di hadapan kedua matanya dan mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak bakal datang kepadanya kecuali sekadar yang telah ditetapkan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Maknanya dia takkan dapat banyak dan tak pernah cukup, malahan yang datang untuk dia tu pun taklah baik mana pun kan. Dan Quran Allah SWT telah menjelaskan dengan jelas sekali bahawa yang harus dicari oleh umat Islam adalah kebahagiaan di akhirat. Walaupun begitu, kita juga tidak boleh melupakan atau mengabaikan begitu sahaja kebahagiaan di dunia. Seperti mana firman Allah Ta'ala beritahu dalam surah Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak akan menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan. Maka kita tahulah pilihan hidup kita dalam hidup ini adalah mengutamakan akhirat daripada dunia. Sesungguhnya dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Itu sebab saya dulu kan saya pernah bawa dalam ceramah yang lepas saya datang sini, saya kata cuba tengok sahabat-sahabat kita yang daripada Bangladesh. Saya tengok dia orang makan nasi ni, ada yang datang ni saya nampak tadi, dia makan nasi, dia letak kuah, dia letak bawang atau letak kentang, itu je dia makan. Dia tak ada letak binatang-binatang lain, ayam, ikan tak ada.
Bukan dia tak mampu beli, tapi duit disimpan. Sebab apa? Dia sadar Malaysia bukan tempat tinggal. Tempat tinggal Bangladesh. Lepas 5-6 tahun dia dah tak terdaya kerja, dia pun balik lah. Dia balik sampai kat kampung dia semua dah ada. Rumah dah elok, cantik, dah ada motor baru, semua dah ada, bini pun dah besar. Apa lagi nak? Semua dah selesai. Jadi dia balik sebab dia sadar. Tu sebab dekat sini dia tak kisah. Dia duduk rumah buruk pun dia tak kisah. Tak ada, dia pakai kipas sok khabar je tuan. Tak ada dia kisah tau. Tak ada hal dia tau. Dia boleh pakai baju biru, seluar merah, kasut kuning, tak ada dia peduli tau. Dia pegang tangan sesama jantan dengan kawan-kawan dia macam ni, senang hati dia. Tak ada dia kira. Sebab apa? Dia tak peduli dah apa orang cakap. Macam tu jugalah kita duduk kat atas dunia ni kan. Pedulilah apa orang cakap. Kan? Apa bondo kau, Hazia yang kau naik, contoh orang cakap kat saya kan. Tak ada apa, okey. Bukan tak ada kereta lain. Agak-agak lah, kau ramai naiklah tu. Ni berdua je, okey je. Kan? Rabah sampai belakang okey, leather seat okey lah. Apa lagi nak? Siap reverse camera, mengado kereta kocik dari reverse camera kan. Nak contoh lah kan, kita nak memandang mak ayah kita dulu lagi susah dari kita. Jangan kata kereta, motor pun tak ada, dia boleh jalan kaki pergi kerja cari rezeki. Tak ada, dia malu pun. Dulu yang ada basikal tu kaya dah tu kan, tak ada heboh pun. Kita pula malu. Kenapa? Orang perempuan malu kadang-kadang. Ada setengah cerita tu saya dapat aduan yang orang ngadu kan. Ya, macam mana Ustaz, bini saya dia tak nak naik motor dengan saya, dia malu tu. Dia nak naik kereta agak. Kalau naik motor tu kena berhenti jauh. Dia tak nak kawan-kawan dia nampak dia naik motor. Ni perempuan dengar ni, saya cakap ni. Kita beli kereta nama kita. Motor suami kita, motor buruk tu memang motor suami kita. Kita naik, letakkan punggung kita dekat belakang suami kita naik motor, itu jauh lebih berkat daripada naik kereta kita sendiri. Dengar tu saya cakap tu. Pancit pula sesama nolak lagi besar pahala. Nak cakap ni, tapi dah ada kereta, janganlah tak naik kereta pula. Maksud saya tu, makna dalam keadaan jangan kita hina-hina lah. Ada kereta, dah pulang naik lah, tak ada masalah. Ada, tapi nak gambarkan keberkatan dia macam mana. Abang, kita ni rumah sewa ya. Apa bono orang semua dah beli rumah dah. Kita cakap, rumah sewa, duit suami lebih berkat daripada rumah yang lain. Mungkin kalau kita dapat free pun, berkat lagi rumah sewa tu. Ingat tu saya cakap. Sebab orang perempuan ikut dia cakap suami itu, jangan paning kepala. Lepas tu jangan gambar-gambar tutup kilang. Orang perempuan ni gambar, cukup bang anak kita 4 je. Dah tutup kilang. Nak tutup kilang, bincang elok-elok dengan pengurus. Pengurus ni kalau dia jumpa tapak baru, jangan main-main. Jago-jago. Tak sampai buat apa, tiba-tiba cawangan baru dibuka, jangan main-main. Jangan main-main. Ni saya cakap yo, kan saya cakap yo. Kan? Tapi itu dia. Sementara tu, kan? Maka utamakanlah hidup kita di akhirat berbanding di dunia. Insya-Allah, niatkan hidup di dunia hanya untuk mencari redha, gunakan kebahagiaan di dunia itu untuk akhirat kelak dengan mencari redha Allah. Maka sentiasa Allah dengan janjinya akan menurunkan keberkatan dan kenikmatan kita di dunia. Sebab asasnya pangkal dari hidup ini menuju pada alam yang kekal, yakni akhirat. Semoga dengan niat mencari redha Allah, maka insya-Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Itu dia. Tu sebab kalau kita tengok kan, bila hidup dengan agama kita tak ada pening kepala dah. Tak ada pening kepala. Kan? Hari ini Allah Taala tunjuk, saya bukan kata nak cerita apa sangatlah politik ke apa tak. Kita kena ingat satu perkara. Kita ambil pengajaran 7 hari ni kan, yang orang cakap pasal kita tak ada kerajaan lah apa semua kan, daripada dulu sampai sekarang. Bukan kata yang ini je, yang dulu sekarang. Mana yang kekal? Cuba cakap. Apa yang kekal? Allah kalau nak ambil tiba-tiba je. Kita ada duit tiba-tiba hilang, kita ada pangkat tiba-tiba tak ada. Allah boleh jadikan macam tu. Orang yang nyanyi suara sedap tiba-tiba boleh tak ada suara. Nak cakap apa kan? Hari tu yang penyanyi-penyanyi dekat Indonesia tu menyanyi tengah beriau mana zap habis dengan banjir Palu tu. Tu yang Haliza Helmi cerita tu, yang peristiwa dekat Palu tu. Dia kata ada yang tanah, pergerakan tanah tu, mak ayah dengan pegang anak, tiba-tiba tanah tu berpusing macam ni lah. Satu turun bawah, dua naik atas. Mak ayah yang atas, anak turun bawah ni. Kemudian tiba-tiba naik atas budak tu. Dan mak ayah tu, sudahnya mak ayah yang tenggelam, anak tu selamat kat atas tu. Trauma budak tu tak boleh nak cakap lah. Bayangkanlah Allah Ta'ala bagi dunia ni macam tu keadaan. Nak cakap apa?
Keadaan seluruh dunia kita boleh nampak. Bencana alam Allah bagi, ujian Allah bagi, panas tiba-tiba Allah bagi, banjir teruk Allah Ta'ala bagi. Dulu banjir kat Kelantan kan, Allah Ta'ala bagi tiap-tiap tahun, biasa. Tetapi tahun tu teruk pernah pula Allah Ta'ala bagi. Allah boleh bagi. Nak cakap apa? Tu sebab kesementaraan dunia ni Allah Ta'ala dah bagi signal dan hint banyak benar ke kita. Tapi alangkah ruginya kita apabila signal Allah dah bagi, tanda-tanda Allah dah tunjukkan, tapi kita masih lagi di tahap lama. Itu sebab bila gambaran-gambaran Allah dah bagi, kita masih lagi merasa yang kita ni okey aja, tak ada tindakan-tindakan yang kita ubah. Maka apalah makna kehidupan kita? Kita pernah tengok kan, ada orang bangun pagi, dia pergi kedai makan, dia pergi warung, dia main dam, dia minum kopi, dia main dam haji, dia pergi haji 5-6 kali. Lepas tu dia balik, dia tidur, potang kawan, dia keluar, dia lepak dengan kawan dia lagi, dia muak sikit kan, kawan tak ada, dia balik rumah, balik malam karang, lepas maghrib, lepas isyak, dia keluar, dia lepak dengan kawan sampai 2-3 pagi. Dia tak kerja, dia tak apa. Ada orang macam tu. Tetapi apa nilai hidup dia? Dia tak ke surau, dia tak ke masjid, dia tak semayang. Apa nilai? Tak ada nilai. Dengan itu saya potiklah sebagai akhir penutup, yang saya potik kata-kata Profesor Hamka, Buya Hamka. Tuan-tuan boleh scroll, boleh cari kat Google Buya Hamka nya kata-kata, banyak kata-kata dia yang tajam menikam tau. Tapi satu kata-kata ni menyebabkan saya terfikir panjang saya manung bila baca kata-kata dia tu. Satu perkataan yang popular jugalah orang selalu share, iaitu hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup, dia kata. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Sebagai contoh, saya tunjuk orang tadi pergi kedai balik apa semua tadi. Apa beza dia dengan kera tadi dengan babi hutan tadi? Babi hutan tu pun hidup, kera tu pun kerja. Dia tadi tak bekerja, lagi teruk daripada kera tu. Nak cakap apa? Macam itulah. Jadi pentingnya meletakkan makna dalam hidup kita. Sebab Nabi bagi tahu, aku tinggalkan kalian dengan 2 perkara. Barang siapa berpegang pada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan sekalian. Kan? Rasa cukuplah setakat itu. Jadi kita sadar dah, sebenarnya dah tahu betapa sementara dunia ni. Cuma tinggal lagi hanya sekadar penekanan. Pesanan ni bukan untuk tuan-tuan dan perempuan saja, tapi untuk diri saya juga. Untuk mengingatkan betapa sementaranya apa yang kita ada di dunia ni. Bukanlah makna kita nak leko, bukan makna kita nak bangga, bukan makna kita nak rasa mendabik dada, tak. Tapi kita harus letak dalam hati kita betapa kita pun akan dijemput oleh Allah bila-bila masa. Tapi bersediakah kita? Bersediakah kita? Apakah bekalan yang kita nak bawa balik? Haruslah setiap orang memerhatikan. Allah Ta'ala beritahu, haruslah setiap orang dalam surah Al-Hashr ayat 18, haruslah setiap orang memerhatikan apa yang diusahakannya untuk esok, maknanya untuk hari akhirat. Apa yang kita usahakan? Jadi berikhtiarlah kita untuk mengejar kebahagiaan di akhirat. Jadi itu saja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih banyak. Sedikit makluman, di luar sana ada yang berniaga seperti biasalah. Tuan-tuan boleh tengok dekat luar sana ada sahabat-sahabat saya pun berniaga. Mereka bawa barang-barang, macam-macam barang lah. Madu ada, buah tambah, habatus sauda, minyak zaitun. Ada satu yang dibawa sambal gesek batu kikir Jambatan Bosi. Sambal gesek TK kan. Tapi dia dah buat goreng supaya boleh tahan lama. Dan satu lagi ada sambal crispy. Saya nak posan sambal crispy dah habis Saya nak posan lah sambal crispy kau ada lah. Jangan dikojokan tester tu sampai licin. Tester tu bagi rasa, dikojo sampai hilang, habis tak ada kan. Jadi itulah sambal keset ada jadi tengoklah nanti apa yang ada dan tanyalah harga berapa. Ada juga yang bawa madu tadi. Tu orang perempuan elok perhatikan betul-betul. Hayati itu madu lebah. Tengok kan. Madu kelulut ada, madu tualang ada. Jadi tengoklah apa barang-barang yang ada. Sekadar makluman. Saya minta maaf banyak, salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Menkurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.